Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa nattabi'una ahsan. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Terlebih dahulu yang dihormati Tuan Imam dan juga pengurusi majlis pada malam ini, khususnya pegawai masjid dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Peristiwa Isra' Mi'raj itu dia adalah satu peristiwa yang agak pelik, tuan-tuan, untuk diulas kerana beberapa sebab. Sebab yang pertama, peristiwa Isra' Mi'raj itu ianya diceritakan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi, yang boleh kita katakan ianya menjadi sumber asas kepada penceritaan Isra' Mi'raj itu datangnya dalam bentuk yang tidak tersusun dengan baik. Maksud saya, kalau kita baca surah Yusuf, di dalam surah Yusuf itu kita akan mengikuti perkembangan cerita Yusuf itu bermula daripada dia kecil, kemudian dia dicemburui oleh abang-abangnya, dia dicampak ke dalam perigi, dia dijual di Mesir, kemudian dia dibawa balik ke rumah Aziz, kemudian dia digoda oleh Zulaikha, dia masuk penjara dan seterusnya. Jadi cerita Yusuf itu lebih mudah kita faham kerana cerita itu disebut di dalam Al-Quran secara kronologi yang jelas. Namun begitu, dalam Al-Quran ada beberapa kisah lain yang Allah sebutnya juga tidak tersusun kronologi ceritanya. Misalnya ialah cerita Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tidak ada surah Musa dalam Quran. Surah Muhammad ada, surah Maryam ada, surah Hud ada, surah Nabi-Nabi lain itu ada dalam Quran, tapi Musa tak ada disebut surah Musa. Namun cerita Musa dalam Al-Quran, cerita yang paling banyak dan paling panjang, cerita Musa. Oleh kerana ceritanya banyak, tapi masalah cerita Musa dalam Quran itu dia tak ada kronologi. Kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, cerita Musa yang mula-mula kita dengar ialah cerita Nabi Musa suruh kaum dia cari lembu untuk sembelih lembu tersebut dan ambil ekor lembu tu, pukul pada mayat yang kena bunuh tu. Kalau saya tanya tuan-tuan, cerita lembu ni dia berlaku di Mesir ke atau dia berlaku di Sinai masa apa panggil Nabi Musa dengan Bani Israel duduk di Sinai selama 40 tahun? Saya rasa tuan-tuan juga akan menghadapi masalah. Tak tahulah ustaz dia berlaku mana. Sebab cerita tu datang sepotong tanpa mukaddimah sebelum dan selepasnya. Jadi oleh kerana itu, cerita tadi memerlukan kepada seorang yang cukup pakar untuk menyusun cerita Nabi Musa, bagaimana dia lahir, bagaimana dia duduk di rumah Fir'aun, kemudian dia lari pergi ke Madian, lepas tu dia balik pula ke Mesir. Kemudian setelah balik ke Mesir, dia berdakwah kepada Fir'aun dan diberi padanya beberapa mukjizat. Itu memerlukan kepada seorang ahli sejarah yang pakar untuk menceritakan kronologi tadi. Maka sama jugalah apabila kita bercakap tentang Isra' dan Mi'raj, di mana kita dapati persoalan Isra' Mi'raj adalah mengenai perkara ghaib. Dia bukan macam cerita perang Badar, dia bukan macam cerita perang Khandaq. Itu adalah cerita-cerita peperangan yang mana para sahabat ikut serta dalam peperangan tersebut. Tetapi cerita Isra' Mi'raj
dia adalah cerita mengenai alam ghaib yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam pada malam itu, dan kita sebagai umat baginda sallallahu alaihi wasallam, penganut agama Islam, diminta untuk mengimani dan mempercayainya. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, apabila bercakap tentang alam ghaib ataupun bercakap tentang peristiwa yang berlaku di alam ghaib itu, maka perkara yang paling asas dalam cerita ini ialah sumber. Ya, cerita yang perkara yang paling asas dalam perkara ghaib atau perkara agama adalah sumber. Jadi jika sumber yang menjadi asas kepada cerita itu dipertikai, maka secara tidak langsung cerita itu juga dipertikai. Maka oleh kerana itu saya mengharap kepada kita semua, apabila ingin berbicara tentang Isra' Mi'raj, maka perkara yang paling awal perlu kita bicarakan, apakah sumber cerita tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan para jemaah yang dikasihi sekalian, kalau kita melihat dalam konteks cerita tadi adalah perkara agama ataupun perkara ghaib, maka ada dua sahaja sumber yang berotoriti untuk dijadikan rujukan. Sumber pertama adalah Al-Quranul Karim, sumber kedua adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana perbicaraan tentang sumber itu amat penting, maka saya ingin membawa tuan-tuan pada malam ini menjenguk seketika tentang sumber tadi. Kalau kita pergi kepada Al-Quranul Karim, kita dapati di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ini pada dua tempat yang terpisah. Mengenai peristiwa Isra' ada diceritakan pada ayat 1 surah Al-Isra'. Mengenai peristiwa Mi'raj pula ada disebut dalam surah An-Najmu ayat 1 sehingga ayat 18. Tuan-tuan pernah terfikir tak, kenapa satu cerita ada dua tempat yang berbeza? Tuan-tuan pernah fikir? Kalau tuan-tuan kata ikut dia lah ustaz, dia nak sebut banyak mana pun, tak, mesti kita akan tanya, ya, kalaulah cerita Isra' Mi'raj itu, Isra' dan Mi'raj itu berlaku pada satu malam, kenapa Allah sebut Isra' dalam surah Al-Isra', Mi'raj pula disebut dalam surah An-Najmu? Jadi tuan-tuan, jika tuan-tuan hanya membaca Al-Quranul Karim, maka saya yakin tuan-tuan juga berfikir sama seperti saya berfikir. Kita akan bertanya, Isra' Mi'raj ni satu peristiwa yang satu ke, ataupun Isra' satu cerita lain, Mi'raj satu cerita lain? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, kita terpaksa kembali kepada sumber yang kedua yang memperjelaskan tentang kekeliruan kita terhadap sumber Quran yang menyebut dua cerita, satu cerita dalam dua tempat yang berbeza. Maka bila kita pergi kepada hadis Nabi pula tuan-tuan, nampaknya hadis Nabi juga menimbulkan masalah juga. Apa masalah yang ada pada hadis Nabi? Iaitu hadis Nabi mengenai Isra' Mi'raj itu tuan-tuan ada 28 hadis. Ya, ada 28 hadis. 5 daripadanya panjang, yang lainnya semua pendek begitu. Jadi 5 daripada hadis, 28 hadis yang menyebut tentang Isra' Mi'raj itu, 5 daripadanya panjang tadi. Daripada 5 yang panjang tadi tuan-tuan dan puan-puan, perawinya ada 2 orang. Yang pertama Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, perawi yang kedua ialah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis Nabi yang sekian banyak tadi mengenai peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita menghadapi masalah cerita-cerita yang pendek-pendek tu dia berlaku masa mana. Sebab kalau kita tengok pada peristiwa Isra' Mi'raj, kita ada 3 stage.
Stage yang pertama, Nabi dari Mekah pergi ke Baitul Maqdis. Itu sekali dia berhenti. Stage yang kedua, daripada Baitul Maqdis dia bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Stage yang ketiga, daripada Sidratul Muntaha dia pulang balik ke Mekah. Jadi kita akan tanya, hadis-hadis pendek ni, benda yang Nabi cerita yang sikit-sikit ni, dia berlaku kat mana tuan-tuan? Adakah dia berlaku di antara Mekah Baitul Maqdis, atau Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, atau Sidratul Muntaha masa pulang tadi tuan-tuan? Jadi dengan sebab sumber itu begitu tuan-tuan, maka sebab itu tuan-tuan dengar Isra' Mi'raj ini daripada seorang ustaz dengan ustaz lain berbeza, banyak versi. Maka tuan-tuan tak payah rasa pelik. Jangan tuan bila dengar ceramah Isra' Mi'raj dengan saya nanti, kejap lagi saya ceramah, puan-puan kata, kenapa ya ceramah Ustaz Faisal tu tak serupa dengan Ustaz kok dalam TV? Oh, tuan-tuan tak payah pelik. Sebab memang dia akan jadi pelik. Sebab Nabi tak cerita secara kronologi, 1, 2, dia tak cerita begitu. Dia hanya sebut. Jadi setiap ustaz apabila dia nak cerita, ada dia letak kat sini, ada dia letak kat sini. Jadi itu yang jadi pelik itu. Tapi pelik itu tidaklah keluar daripada satu garis kasar, yang mana malam itu travel tadi ataupun journey tadi bermula daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Baitul Maqdis Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha pulang balik ke Mekah. Yang tu ustaz-ustaz ni dia tak beza. Yang berbezanya ialah pendetailan cerita tadi. Pendetailan cerita. Di mana ada ustaz bercerita malam tu Nabi naik burak, sebelum sampai ke Baitul Maqdis, dia kata Nabi malam tu dia pergi ke Madinah dulu. Dia pergi ke Madinah dulu. Lepas pergi ke Madinah, dia pergi pula ke Sinai, tempat Nabi Musa bermunajat. Daripada Sinai barulah pergi ke Baitul Maqdis. Itu satu versi cerita begitu. Nanti kalau tuan-tuan dengar saya pula, saya tak sebut yang tu, maka tuan-tuan kata, ustaz, kok mana betul? Oh, betul belakang tuan-tuan. Sebabnya dia tak sebut, oh ni duduk sini, yang ni dia tak sebut, dia umum begitu. Jadi sebab itu tuan-tuan bila dengar ceramah Isra' Mi'raj, setiap ustaz tadi berbeza. Jadi kalau nak dengar ceramah Isra' Mi'raj banyak versi, jangan panggil ustaz sama tiap-tiap tahun. Panggil ustaz sama ruginya, dia jadi repeat tape yang sama. Cerita tahun depan jangan panggil saya dah, panggil ustaz lain pula. Gitu. Tahun depan lain ustaz lain pula. Tapi dia tetap berbicara tentang Isra' Mi'raj. Jadi bila begitu tuan-tuan, maka tuan-tuan jangan terkejut kalau saya bercakap Isra' Mi'raj pada versi saya. Versi saya lah. Sebab apa tuan-tuan jangan terkejut? Saya pun ada kelayakan untuk bercakap. Saya ketua Jabatan Sejarah. Takkan saya nak nipu. Bukan calang-calang orang mari ni tuan-tuan. Jadi bila saya sebut dekat tuan-tuan, saya akan sebut apa sumber saya, lepas tu apa analisis saya. Gitulah. Nanti imam kita pengusi pun sebut, tulis molek. Pak Ambo sebut ni, ustaz lain tak sebut tuan-tuan. Nanti tahun depan panggil ustaz lain pula, hak ustaz tu sebut, hak saya tak sebut. Begitulah bervariasinya ilmu tadi dia. Tapi tetap membicarakan bahawa Isra' Mi'raj itu berlaku pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ianya salah satu daripada mukjizat yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita sebagai seorang muslim patut mengimaninya kerana ianya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Ayat 1 surah Al-Isra', ayat 1 hingga ayat 18 surah An-Najmu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila begitu tuan-tuan, cerita yang saya nak sebut pada tuan-tuan pada malam ini, cerita saya berasaskan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Perawi hadisnya adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi Anas bin Malik apabila dia bercerita tentang Isra' Mi'raj, dia ada dua hadis panjang yang dia bercerita.
Jadi saya nak cerita dengan tuan-tuan pada malam ini berdasarkan hadis itulah. Jadi kalau ada ustaz lain mari cerita dekat tuan-tuan versinya beza dengan saya, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan tanya ustaz tu, cerita ustaz ni hadisnya riwayat siapa. Itu je lah. Sebab bila kita dengar cerita sejarah, perkara yang paling penting bercakap tentang sejarah, mana sumbernya. Sumbernya itu mesti jelas. Kalau sumbernya tadi tidak jelas, nanti semua orang boleh cerita merata-rawa, meraban, menipu, kelentong, macam-macam lah. Tapi kalau dia sebut sumber, dia tak boleh kelentong tuan-tuan. Sebab sumber itu akan mengawal cerita tadi, supaya cerita tadi tidak lari dari fakta yang disebut oleh sumber tadi. Jadi oleh kerana itu, cerita saya berasaskan kepada hadis, iaitu 2 hadis. Kedua-dua hadis itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Dan kalau tuan-tuan nak teks hadis tu, nanti lepas ceramah tuan-tuan WhatsApp kat saya bagi hadis tu. Cuma saya tak bagi yang bahasa Melayu lah, saya bagi yang Arab. Tuan-tuan cari baca sendirilah. Kalau tuan-tuan tak pandai baca, dengar ceramah saya sampai habis. Gitu je. Jadi nak sebutnya, benda tu dia tak boleh reka tuan-tuan. Saya tak boleh reka. Walaupun saya pensyarah sejarah, ketua Jabatan Sejarah, saya tak ada otoriti untuk reka cerita Isra' Mi'raj, kerana cerita itu satu, dia berkait dengan alam ghaib. Saya tak ada masa tu situ. Bukan saya saja tuan-tuan, tak ada. Jadi bila kita tak ada, saya tak boleh memandai-mandai nak reka. Yang kedua, saya kena ingat Nabi Muhammad SAW bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong di atas nama baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menempuh tempatnya di dalam neraka. Jadi tak berbaloi saya nak suruh tuan-tuan dengar cerita saya sedap, tapi saya menipu, lepas tu saya masuk neraka. Oh, rugi tuan-tuan. Baik saya cakap apa yang sahabat cakap, baik saya cakap apa yang Nabi cerita, tuan-tuan nak kira sedap atau tak sedap, itu tuan-tuan punya masalah. Tapi nak kau saya masuk neraka sebab ceramah malam ni, oh biadab pun tuan-tuan, suatu yang kurang wajar untuk dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, pada pengamatan saya setelah membaca beberapa buku yang ditulis oleh para ulama tentang Isra' Mi'raj, membaca tafsir Quran, membaca hadis-hadis Nabi, saya secara peribadi mengajak tuan-tuan pada malam ini melihat peristiwa itu pada dimensi kita. Saya tak nak bercakap pada malam ini cerita Isra' Mi'raj pada dimensi Nabi. Sebab cerita Isra' Mi'raj pada dimensi Nabi tu, kita rasa kita percaya belaka dah. Kita ni orang Islam. Ambo ni orang Kelantan je, sekejap tadi je bahasa Melayu. Ni dia nak masuk Kelantan dah, tuan-tuan ya. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, kena cari penterjemah lah begitu ya. Sebab masa SPM dulu, dia punya oral bahasa Melayu 15 minit. Ambo luluh lah oral SPM tu. Sebab 15 minit pertama bahasa Melayunya baik lagi tadi. Ni dia masuk Kelantan lah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, cerita Isra' Mi'raj itu kita selalu dengar ustaz-ustaz bercerita pada dimensi Nabi. Nabi. Maka malam ni tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan melihat perkara yang sama, cerita yang sama, tetapi pada dimensi kita pula. Sebab Nabi itu kita tak perlu petikai dah. Ya, kalau cerita baginda SAW masa dia berdakwah dulu, betul lah. Dan kita pula orang Islam yang kuat iman ni, orang lain semua balik kampung, kita tak balik, mari dengar ceramah. Orang kuat dah iman ni tuan-tuan. Jadi kita orang kuat iman ni takkan tak percaya lagi Isra' Mi'raj tu berlaku pada Nabi. Kita percaya. Cuma persoalan yang berbangkit di sini, peristiwa itu berlaku pada baginda, apa yang kita boleh dapat faedah sebagai orang yang datang selepas
daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu saya berfikir seorang-seorang, saya rasa ada baiknya lah kita berbicara Isra' Mi'raj itu dari dimensi kita. Bukan benda itu berlaku kat kita, bukan, dia berlaku kat Nabi. Tapi kita nak cari apakah benda yang boleh kita ambil pengajaran daripada cerita Isra' Mi'raj itu untuk kita, bukan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bercakap mengenai perkara itu pada malam ini, iaitu Isra' Mi'raj pada dimensi kita, berdasarkan kepada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad itu, tuan-tuan, saya dapati seolah-olah pada malam itu Allah ingin menggariskan kepada kita langkah-langkah bagaimana ingin menuju kepada Allah. Kan cerita malam tu kalau kita tengok dia punya step tu, Nabi ni mari dari rumah dia, jalan, akhirnya jumpa dengan Allah. Jadi itu cerita pasal Nabi. Tapi kalau tengok pada dimensi kita, seolah-olah Allah cerita kat kita Isra' Mi'raj tu, dia nak suruh kita baca cerita Isra' Mi'raj tu, faham cerita Isra' Mi'raj itu, dan kita cuba memahaminya pada dimensi kita, bagaimana kalau kita nak pergi kepada Allah. Jadi dalam cerita itu, tuan-tuan, kita mesti memahaminya secara simbolik, bukan memahaminya secara konkret. Benda itu berlaku kepada Nabi secara konkret, reality, berlaku betul kat Nabi. Tapi benda tu takkan berlaku kat kitanya. Takkan tuan-tuan nak belah dada. Mana ada Jibril nak mari belah dada kita? Kalau kita kata belah dada baru boleh masuk syurga, orang hak bypass tu je lah masuk syurga, tuan-tuan. Hak tak lemah jantung ni macam mana? Jadi bukan belah dada tu makna belah dada, tapi ada makna yang tersirat di sebalik belah dada. Apa makna yang tersirat di sebalik semua benda berlaku kat Nabi tadi? Jadi sepanjang hamba duk baca buku, tuan-tuan, dalam masa duk mengaji dulu sampailah jadi pensyarah sekarang ni, tak kurang daripada 48 buah buku hamba baca pasal Isra' Mi'raj saja. Dan kalau tuan-tuan nak buku tu, hamba pun boleh bagi. Cumanya semuanya dalam bahasa Arab lah. Jadi kalau tuan-tuan nak, ada dengan hamba. Separuhnya ada dalam telefon hamba, ada 8 buah buku dalam bahasa Arab dalam telefon hamba, baki lagi ada dekat pejabat tadi. Bila dibaca semua tadi, tuan-tuan, maka saya dapati dan pada malam itu ada 28 sign, 28 benda yang Allah Ta'ala nak beritahu pada kita mengenai perlakuan yang berlaku pada Nabi, tetapi simboliknya untuk kita. Memandangkan malam ni masjid tak penuh, hamba tak sebut 28, hamba nak sebut 12 ya. Jadi kalau tuan-tuan nak hak baki, tahun depan kena panggil pula, tuan-tuan. Perhabis hak tu, kalau tak panggil, tanya ustaz lain lah, ikut dia lah. Ada 28 benda. Jadi malam ni 12 cukup lah. Sebabnya tuan-tuan pun tak bawa pen apa. Kalau cakap banyak pun tuan-tuan tak ingat juga. Jadi baik cakap 12. Tu pun 12 makan nasi, nanti hilang dah ni. Balik rumah tinggal 3 je. Bini tanya, ustaz ceramah ke apa be? Ada kot 1, 2, 3. Lepas tu 3 tu je lah. Itu biasa orang Melayu mari dengar ceramah, dia tak aja bawa pen. Saya hak tukar ceramah ni ada pen, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar tak ada pen apa. Jadi nyusah saya je cakap banyak-banyak, bagi sikit cukup lah. Mungkin tuan-tuan ada video kot record tu kan, tapi tuan-tuan pun tak tengok juga. Okeylah tuan-tuan, 12 tu pun okeylah tu tuan-tuan ya. Ada 12 perkara yang nak dikongsi malam ni, iaitu kita tengok pada apa yang berlaku kepada baginda malam tu, tetapi untuk pengajaran bagi kita secara simbolik. Jadi 12 tadi tuan-tuan, saya bahagikannya kepada 5. 12 tadi bagi 5. Bermula daripada Nabi malam tu, dia duduk di rumah dia tu sampai dia jumpa Allah. Jadi seolah-olah
apa yang kita nak lihat pada malam ini, Allah nak beritahu kita secara simbolik melalui apa yang berlaku pada baginda pada malam itu, apa yang kita boleh buat. Okey, 5 perkara tersebut. Yang pertama, tuan-tuan, kalau nak menuju pada Allah, kita kena persiapkan diri kita. Kita kena persiapkan diri kita. Jadi nak siap diri itu ada 2 benda daripada peristiwa Isra' Mi'raj tu yang kita boleh belajar. 2 dah kan? Yang kedua, kita kena ada bekal. Kena berbekal. Jadi 1 kat situ, berbekal. 3 dah. Kemudian kita kena berkawan. Berkawan tu pula, tuan-tuan, dia ada 2 jenis kawan. Jadi 5. Betul kan? Lepas kita berkawan jadi 5 tadi, dia ada kita kena buat hubungan. Hubungan pula ada 2, jadi 7. Kemudian yang terakhir, iaitu kita mesti melepaskan ikatan agar kita dapat pergi pada Allah. Di sana pula ada 5. Jadi 7 campur 5, 12. Cukuplah tu. Hak baki lagi nak jadi ke 28 tu, tuan-tuan, kita cerita tahun depan. Sebab tu Haji Makno hok panggil saya pun tak ada malam ni. Dia panggil kita, dia tak ada. Jadi kalau sebut perhabis marah tu Haji Makno. Jadi kita simpan tahun depan lah, dia panggil pula. Contohnya begitu. Kalau tuan-tuan tak nak panggil saya, tak apa. Tapi tuan-tuan tak dapat dah lah hok baki tu, kena tanya ustaz lain lah pula. Begitu ya. Okeylah tuan-tuan, kita bincang yang pertama dulu. Dalam malam itu kan tuan-tuan, kita dapati Jibril datang ke rumah Nabi. Masa tu Nabi tidur. Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Dia tidur. Jibril bila dia nak bawa Nabi pergi jumpa Allah, malam tu dia kejut dulu Nabi, biar jaga. Dia kejut. Kalau Jibril tu cakap Kelantan, dia kata, mak, bangun, mak, bangun. Kalau Jibril tu cakap Kelantan lah. Kalau dia cakap Arab, ya Allah, kum ya Muhammad, dia cakap Arab. Yang penting tak kira lah dia kejut dengan bahasa apa. Yang penting Nabi Muhammad tidur malam tu, dia kejut biar jaga. Dia jaga. Maka tuan-tuan, apa makna Nabi itu dia jaga bila nak pergi jumpa Allah? Maka orang tasawuf, antaranya ialah Syekh Ibrahim Al-Harawi dalam kitab dia Manazil As-Sairin, mengatakan bila kita nak menuju pada Allah, kita kena pergi dalam keadaan sedar. Tak boleh pergi jumpa Allah dalam keadaan mamai. Dia kena sedar. Kan orang lelaki ni, puan-puan, kalau nak tahu dia mamai ni, paling ramai orang lelaki mamai bila dia semayang, masa dia semayang Jumaat. Sebab masa khutbah dia tidur. Tuan-tuan minta maaf lah ya, bocor ke orang perempuan. Bukan tuan-tuan saja, hamba tidur juga tuan-tuan kan. Apatah lagi masjid, macam masjid tuan-tuan ni aircon sedar tidur gitu kan. Tu imam pula duduk atas, tak nampak kita pun tidur. Kalau tuan-tuan tak percaya orang tu tidur ke tidak masa dia semayang Jumaat, sudah semayang Jumaat tepuk paha dia, tu imam baca surah gapo lepas Fatihah rakaat pertama. Dia tak tahu, maksudnya dia semayang tadi tuan-tuan, dia panggil sleepwalking. Jadi tuan-tuan, Allah tak mahu kita pergi jumpa dia dengan mamai. Dia mahu kita pergi jumpa dia tu jaga, sedar. Kata Ibrahim Al-Harawi, macam mana kita nak tahu kita ni sedar? Kata Ibrahim Al-Harawi, nak tahu kita ni sedar ada 3 ukuran. Kalau ada 3 benda ni dekat kita, maka sedarlah tu kita. Apa yang pertama? Pertamanya Ibrahim Al-Harawi kata, apabila kita duduk dengan Allah, kita suka berfikir. Kita suka mikir, tuan-tuan. Kalau kita mari masjid, tuan-tuan, ustaz cakap apa, kita ni pasal spesies ular sawa, telah tak fikir-fikir, orang tu dia panggil mamai lah tu, tuan-tuan. Kan macam tuan-tuan mari kan duduk dengar. Ustaz cakap apa? Ya. Tak lagi fikir, tuan-tuan. Hamba rasa kalau ayah Peng mari ngajar sini, tuan-tuan percaya, tuan-tuan. Tuan-tuan tak pernah dengar lagi ayah Peng ceramah, tuan-tuan. Oh, pandai dia. Mujur dia meninggal dah, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan jangan mikir, tuan-tuan. Tuan-tuan pakai terima. Jangan tuan-tuan fikir. Jadi kalau kita tidak berfikir, tuan-tuan, apa yang kita buat tadi, dia tak panggil sedar. Dia buat gitu ya. Maka dia kena fikir.
Lepas fikir tuan-tuan, dia kena faham. Kalau tuan-tuan pergi ke universiti, bagaimana pensyarah mengukur muridnya faham? Kami mengukur murid kami faham dengan dua ukuran. Pertama, dia boleh summarize. Dia boleh buat kesimpulan. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya nanti, tuan-tuan tak boleh nak buat kesimpulan. Saya cakap apa? Dia panggil masuk telinga kanan, tubik telinga kiri. Kalau penceramah tu sendiri tu pula, lepas dia ceramah, dia tak boleh nak buat kesimpulan. Lagi teruk penceramah tu, tuan-tuan. Dengan dia tak faham dia cakap apa, tuan-tuan. Maka sebab tu di universiti, dia mengajar. Sebelum dia tutup kelas tu, tadi saya membincangkan 3 perkara. Dia boleh buat kesimpulan. Sebab boleh buat kesimpulan, memahamkan, dia faham apa yang dia belajar tadi, tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan mari dengar ceramah hamba ataupun ceramah siapa-siapa, balik di rumah isteri tanya, bang, kesimpulan apa ustaz ceramah tadi? Tahu? Ustaz tu kecek Kelantan, aku tak reti. Dia marah ke ustaz kecek Kelantan, padahal dia tak faham, tuan-tuan. Nombor 2, nombor 3, tuan-tuan, nak tahu kita sedar ke kita tak sedar, kata Ibrahim Al-Harawi, iaitu apabila kita buat sesuatu perbuatan, kita tidak ikut orang. Kita buat kerana kita faham. Kita tak ikut orang. Kalau kita buat kerana ikut orang, itu dia panggil tak faham. Orang pergi Mekah, kita pun pergi Mekah. Lepas tu orang tanya dia, berapa pergi Mekah? Entah. Dia pergi juga. Tak tahu kenapa, tuan-tuan. Orang semaya sunat belakang, dia pun semaya sunat. Lepas kita semaya sunat ke apa? Aku tak tahu. Oh, tuan-tuan, itu dia panggil mamai, tuan-tuan. Itu dia panggil mamai. Jadi kalau tuan-tuan mamai, tuan-tuan kata tuan-tuan nak balik pada Allah, hamba takut tak sapa, tuan-tuan. Dia pergi kelahi. Tuan-tuan tahu tak, orang tua dia ada satu penyakit, dia panggil apa je, Alzheimer ke apa benda. Hak lupa tu kan. Ada satu masjid saya pergi mengajar tu, dia parking sebelah kereta hamba. Sudah membayar apa benda tu, kita pun start kereta. Dia sebelum masuk kereta tu, dia tegur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lepas tu saya sampai di rumah, dia sampai rumah saya juga. Lepas tu dia kata, ni rumah siapa ustaz? Lah ni rumah ustaz lah. Saya nak balik rumah saya, dia kata. Bapa haji ikut sini? Oh tak ingat. Lepas tu kita tanya, rumah haji kat mana? Tak tahu. Lah kita kena pergi bismillah balik ke masjid ni, tuan-tuan. Bawa dia pergi masjid pula. Tahu jalan balik. Itu dia panggil buat ngamamai. Dia tak tahu ke mana. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi jumpa Allah, tuan-tuan tak pernah berfikir, tuan-tuan tak pernah faham, tuan-tuan buat satu benda kerana ikut orang aja, tak sapa, tuan-tuan. Tak sapa. Sebab itu Nabi malam tu Allah suruh Jibril kejut dia. Kan kalau nak bawa orang, kita bawa masa tidur lagi senang, betul kan? Ambil Nabi buku dengan gun ni, pekor lagi bawa pergi jumpa Allah. Tak, malam tu Allah suruh Jibril kejut dan Jibril Nabi jaga. Maka kata orang tasawuf, nak jumpa Allah kena sedar. Itu yang pertama. Lepas dah sedar itu, tuan-tuan, baginda SAW dibelah dada. Ada beberapa riwayat mengatakan Nabi ini dibelah dada 4 kali. Ya. Ada riwayat menyebut begitu. Dia belah dada masa dia umur 6 tahun. Riwayat kedua mengatakan dia belah dada masa umur 10 tahun. Riwayat ketiga mengatakan dia belah dada pada dia jadi Nabi, iaitu masa dia duduk di Gua Hira, dia belah dada juga. Riwayat yang keempat mengatakan dia belah dada sebelum dia pergi Isra' dan Mi'raj. Itu yang saya pernah jumpa penulis-penulis sejarah berbicara tentang Nabi dibelah dada. Tapi yang masyhurnya kita tahu dia dibelah dada sebanyak 2 kali. Satu masa duduk di kampung Halimatus Sa'diyah, yang sekali lagi masa malam Isra' dan Mi'raj. Hampir kesemua ulama-ulama Islam bersepakat mengatakan belah dada pada malam itu adalah simbolik kepada taubat. Belah dada itu adalah simbolik kepada taubat. Jadi oleh kerana itu, Ibrahim Al-Harawi kata, setelah kita sedar bahawa sekarang kita ingin menuju kepada Allah, maka perkara kedua yang perlu kita buat untuk memperlengkapkan diri kita ialah kita perlu bertaubat.
Maka sebab itulah lazimilah taubat, sama ada 70 kali atau 100 kali satu hari, seperti mana yang disebut oleh Aisyah tentang taubat baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah yastaghfirullahu fil yaumi 70 marrah, wa fi riwayatin wa kana Rasulullah yastaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Itu perkara yang kedua. Manakala perkara yang ketiga yang dapat kita faham tentang Isra' Mi'raj yang berkait dengan kita pada malam itu, Nabi naik Burak. Nabi naik Burak. Burak itu tuan-tuan, sukar nak kata dia binatang ke dia kenderaan. Sebab tidak disebut spesiesnya, dan tidak ada makhluk yang spesiesnya nama Burak, tuan-tuan. Tak ada spesies makhluk. Antara ulama Islam yang menulis mengenai spesies binatang ni ialah Jahiz dan juga Ad-Damir. Antara buku yang ditulis mengenai binatang ni nama dia Al-Hayawan. Dalam kitab Hayawan tu ada 3 jilid, tuan-tuan. Ambo cari masa duk ngaji dulu tak jumpa spesies binatang nama dia Burak. Jadi sebab itu hamba tak berani nak kata Burak tu binatang ke dia kenderaan. Hamba tak tahu. Tapi kalau ikut Tok Syekh Pakistan yang jual kapek tu, dia kata binatang lah. Cuma ia ada sayap, mukanya macam asyawarai. Itu hamba tengok di rumah hamba, mak hamba beli dengan Tok Syekh Pakistan. Orang Kelantan ni kalau hok jual kapek Indo macung tu kita orang panggil Tok Syekh. Tok Syekh tu maksudnya orang Pakistan lah. Jadi orang Pakistan di Kelantan ni banyak duk pasir mah. Antaranya ayah kepada Nilofa. Sebab tu Nilofa tu Indo macung tu, sebab ada darah Pakistan, contohnya begitu. Jadi kat rumah hamba tu adalah gambar hak Pakistan tu jual. Muka retina India, tubuh macam kuda, ada sayap. Jadi kita pun pening. Iya ke? Sebab tak kan Nabi naik hak muka India, mestilah kalau dia naik hak muka Arab, betul kan? Tapi itu ialah imajinasi orang jual kapek tadi. Jadi oleh kerana dia buat begitu, orang Melayu pun tengok dia ni serban ada janggut warung kalikuk. Entah dia minum arak, kita tak tahu, tuan-tuan. Jadi berbalik kepada cerita tadi, hamba tak berani nak kata Burak tu binatang atau tidak. Cuma bolehlah kita faham di mana dalam hadis itu sebut Nabi bila sampai ke Masjidil Aqsa dia ikat Burak tu. Ada disebut begitu. Disebut Nabi sampai je ke Masjidil Aqsa, dia turun dari Burak tu, lepas tu dia ikat. Mungkinlah boleh kita faham bahawa yang dia naik itu ialah binatang. Sebab kalau kereta dia akan kata switch off, betul kan? Ni dia kata ikat tu natal lah, aku agaknya kok gitu. Tapi kalau tuan-tuan nak ngesah dengan saya, hamba akan sebut wallahu a'lam. Hamba lebih baik tak tahu daripada hamba nak ngesah, kerana benda tu hamba tak tengok malam tu. Hamba tak tengok. Hamba hanya dengar hak Nabi cerita je. Itulah yang dia sebut, setakat tu je hamba berani sebut. Adapun kalau cerita-cerita lain sikit sebanyak hamba menipu, dia tak apa, tak masuk neraka. Misalnya hamba pergi Sarawak tengok tentang pilihan raya Sarawak, betul kan? Hamba cerita gitu, nipu hak tu tak masuk neraka, tuan-tuan. Hak ni nipu atas nama Nabi biadak pun. Jadi nak sebutnya, tuan-tuan, bila baginda sallallahu alaihi wasallam malam tu dia naik Burak, maka kita bertanya, perlukah Nabi ni kena naik kenderaan nak pergi jumpa Allah? Perlukah? Dan kita semua tahu bahawa cerita jumpa Allah ni bukan Nabi Muhammad orang yang mula-mula jumpa Allah. Betul kan? Sesiapa manusia yang pertama sekali jumpa Allah? Nabi apa? Nabi Musa dah. Nabi Adam tu. Adam tu awal lagi jumpa Allah dah kan? Allah yang buat dia, Allah yang cakap dengan dia, introduce dia depan malaikat apa benda. Maksudnya cerita manusia jumpa Allah ni bukan cerita pelik berlaku kat Nabi. Jumpa dah no Adam ni, jumpa dah Allah. Lepas Adam tu diikuti dengan Musa. Musa pula 2 kali jumpa Allah. Satu di Wadi Tua, kali yang kedua di Bukit Sinai.
Nabi Muhammad tu orang yang ketiga dah jumpa Allah, tuan-tuan. Tapi yang kita jadi herannya, kenapa Adam dan Musa bila dia jumpa Allah tak ada pun naik burak? Tiba-tiba Nabi Muhammad kena naik burak. Mesti kena naik burak. Maka oleh kerana itulah sebahagian ulama sufi mengatakan burak itu dia adalah simbolik bagi kita bahawa menuju kepada Allah itu kena ada bekal, ada kenderaan, ada alat, ada bekal. Jadi oleh kerana itu bila kita nak menuju pada Allah kena pandai berbuat bekal, pandai pilih bekal. Kalau kita tak pandai pilih bekal, nanti kita penat duk bawa bekal hak tak berguna, tapi kita duk pikir juga. Tuan-tuan pernah tengok tak orang pergi Mekah kali pertama naik kapal terbang? Nah, tengok dia bawa barang banyak lah, tuan-tuan. Kalau orang tu tak rajin pergi Mekah, dia bawa serunding 2 kilo, dia bawa budu, dia bawa macam-macam. Sebab Mekah dia kata tak ada. Siapa-siapa Mekah dia tengok ada felda disaji, kat situ budu pun ada, tuan-tuan. Jadi letih je dia bawa barang tu. Jadi orang panggil tak pandai bawa bekal. Tapi kalau tuan-tuan tengok ustaz yang jadi yang ada travel agent tu, bila dia pergi Mekah dia bawa beg tak? Tak bawa apa dia. Dia beg kalau ada kecil je. Kita pun tanya dia, ustaz tak bawa baju ke? Dia kata beli Mekah, jubah Mekah murah. Betul kan? Yang kitanya bawa dah banyak kilo dah, balik bawa lagi hak lain. Ada baju hak bawa pergi Mekah tu pakai pun dak, tuan-tuan. Maka orang panggil tak pandai buat bekal. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kita nak buat bekal, kita kena tanya orang hak biasa bermusafir. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanuttaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Betul dia kata, bekal yang paling baik untuk kita bawa balik akhirat ialah takwa. Namun begitu dah dia sebut takwa tu, dia sebut wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setiap orang mesti pandai, mesti perhati, mesti pilih, mesti tengok gapo dia nak bawa. Kita tak boleh bawa semua, tuan-tuan. Benda yang kita boleh bawa, kita bawa. Benda tak boleh bawa, kita tinggal. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu bagaimana nak berbekal, saya perlu 3 kali kuliah baru habis. Tapi cukuplah setakat tu, tuan-tuan. Iaitu perkara ketiga, bawa bekal. Itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat dan kelima iaitu bagaimana kita lihat malam tu bila Nabi nak pergi jumpa Allah, Nabi ditemani oleh Jibril. Apa makna Jibril? Maka ulama mengatakan Jibril pada Nabi pada malam itu membawa makna perjalanan menuju pada Allah mesti ada kawan. Tak boleh pergi seorang-seorang. Mesti ada kawan. Ada yang mengatakan Jibril itu dianggap sebagai syekh ataupun guru mursyid ataupun ustaz. Tapi kalau tak ada syekh, tak ada guru mursyid, paling-paling kurang kena ada kawan, tuan-tuan. Sebab itu kita lihat nabi-nabi yang berjaya dalam dakwah, semua mereka ada kawan. Kita tengok Nabi Musa, bila Allah suruh dia pergi berdakwah dengan Fir'aun, dia tahu Fir'aun tu zalim, dia kenal lah Fir'aun tu, sebab Fir'aun tu ayah angkat dia, bunuh orang mudah aja. Maka Musa pujuk Allah supaya lantik Harun jadi kawan. Hadza Haruna akhi ushdud bihi adri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nazkuraka katsira. Apa yang Harun buat pada Musa? Harun tak buat apa pun, sekadar jadi kawan je. Bila Musa jumpa Fir'aun, Musa yang bercakap. Bila Musa menghadapi masalah dengan kaumnya, Musa yang settlekan sendiri, bukan Harun pun tolong. Tapi kawan kena ada dalam berjalan tadi. Jadi Allah nak tunjuk dekat kita, kalau mahu menuju pada Allah, jangan pergi seorang-seorang. Kalau pergi seorang-seorang, tuan-tuan percayalah tak jumpa, tuan-tuan.
Yang tuan-tuan duk tengok ramai orang jenis baca buku seorang bila pencing tu, yang jadi Islam liberal tu, pergi seorang lah tu tuan-tuan. Pergi seorang lah tu. Ambil buku beli, lepas tu baca, mari masjid baloh dengan AJK, baloh dengan tu Iman. Akhir sekali dia duduk di rumah seorang. Tak jumpa tuan-tuan, dia kena ada kawan. Sebab kawan tadi tuan-tuan, dia boleh bimbing kita untuk masuk syurga. Tuan-tuan tak nak ke tuan-tuan berkawan dengan seorang kawan dan akhirnya berkawan itu menjadi sebab kita masuk syurga? Tak pernahkah kita dengar satu hadis Nabi, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang duduk di bawah arasy Allah, salah satunya ialah orang yang berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Maka itu menunjukkan kepada kita dalam perjalanan ini mesti ada kawan. Di mana kawan tadi tuan-tuan, keperluan kita kepada mereka ada 3 sebab. Pertama, dia menjadi sebab untuk kita masuk syurga. Sebab yang kedua, iman kita sendiri tuan-tuan dia naik turun. Mana ada orang dia punya graf iman tu naik gitu, dia ada naik turun. Tapi janganlah turun tak naik-naik macam bursa saham Kuala Lumpur tu. Itu teruk benar pula tuan-tuan. Dia naik turun okeylah tuan-tuan. Jadi masa kita iman kita kuat, tak apa kita tak ada kawan. Tapi masa iman kita merudum turun, siapa yang akan ajak kita mari masjid? Siapa yang akan pujuk kita supaya terus buat baik? Kawanlah tuan-tuan. Sebab yang ketiga tuan-tuan, kita bila tengok diri kita, kita tak tahu kita ni tak betul. Sebaliknya kawanlah yang melihat kita dan dialah yang menegur kita. Maka sebab itu kita lihat Nabi Musa ada kawan-kawan dia 12 orang. Nama orang-orang itu digelar dengan nama Hawari. Manakala baginda sallallahu alaihi wasallam ada 10 orang kawan yang dia suka baik dengan dia, yang dia kata jamin masuk syurga, kita panggil dia sahabat. Jadi itu tuan-tuan menggambarkan kepada kita menuju kepada Allah, selain daripada kita sedar, selain daripada kita bertaubat, selain daripada kita berbawa bekal, maka kita perlu seorang kawan, teman dalam perjalanan ini. Itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima tuan-tuan, bila baginda sallallahu alaihi wasallam naik burak ditemani oleh Jibril malam itu, dia sampai ke Masjidil Aqsa. Bila dia sampai ke Masjidil Aqsa, dia jumpa dengan alumni nabi-nabi. Kan nabi lain dah pencing belaka dah, dia seorang je masih bertugas. Jadi himpunan orang pencing ni kita panggil alumni nabi lah. Dalam hadis tu sebut jumpa dengan para nabi. Mana ada nabi lain jadi nabi dah. Semua nabi pencing belaka. Jadi bila nabi sampai ke situ, nabi terus bergabung dengan alumni tadi. Apa makna bergabung dengan alumni? Isyaratnya nak beritahu kat kita, setelah kita bersedia menuju pada Allah, kita kena join group. Kita tak boleh pergi berdua dengan kawan kita, kena masuk group. Kalau tuan-tuan tak nak masuk grup yang daftar sebagai NGO, tak nak masuk Ikram, Abim, apa benda lah, macam-macam nama pelik, Ikram, Igram, Pukram, apa benda Kram, ikutlah. Kalau tuan-tuan tak nak masuk yang tu, paling kurang join kawan-kawan di masjid. Tuan-tuan tak boleh. Aku nak jumpa Allah, aku nak meratik. Beli rumah dekat alam impian ni kan jauh daripada orang dah. Malam-malam duk merati Allah, 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 cabut pala-pala kursi. Oh tak jadi tuan-tuan. Dia kena join gang ni tuan-tuan. Dia kena mari duduk masjid. Dia kena berkawan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab malam tu Nabi sampai je kepada Baitul Maqdis tadi, dia tu join alumni tu. Dia tidak kata sampai kat situ dia tengok orang nabi-nabi pencing duduk situ, dia pun buat sombong sendiri. Mana tahu orang pencing tahu? Dia pakai tegur begitu je ke? Tak. Dia pergi join sekali, lepas tu dia jadi tok imam lah pula tuan-tuan. Jadi presiden Persatuan Alumni Nabi-Nabi dan Rasul. Dia jadi presiden sebab dia masih bertugas. Jadi itu menunjukkan pada kita, bila nak menuju pada Allah, kita kena pergi by group. Tak boleh pergi seorang-seorang. Kena pergi by group. Tuan-tuan nak join tarikat ke, nak join tabligh ke, nak join apa, cuma satu je, jangan join parti politik. Cukuplah.
nanti baloh tuan-tuan. Yang lain tu paling kurang join lah, mari masjid sama-sama ke dan sebagainya. Join benda tadi tuan-tuan. Kenapa dikata begitu? Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, al-mu'min yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal mu'min lam yukhalitun nasa wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia ramai adalah jauh lebih baik daripada orang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia yang lain. Jadi itu menunjukkan kepada kita, kalau betul kita ingin menuju pada Allah, selain daripada kita dah berjalan dalam bentuk yang sedar, kita bertaubat, kita membawa bekal, kita mencari teman, kita mesti pergi bersama dalam satu kelompok yang lebih besar, sama ada kelompok itu dalam kelompok jemaah di masjid ataupun surau, ataupun dalam satu kelompok yang lebih besar, iaitu himpunan orang-orang Islam. Dalam satu hadis yang lain, baginda SAW mengecam orang yang suka lari dari jemaah. Nabi kata, man syazza finnar. Sesiapa yang lari dari kelompok orang Islam, maka dia akan bersendiri masuk ke dalam neraka Allah, wal-iyazubillah. Itu perkara yang kelima. Kemudian malam tu baginda sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan beberapa perkara yang baginda sendiri tak faham. Dia tengok, dia tak faham. Mujurlah dalam kebingungannya itu dijelaskan oleh Jibril yang jadi teman dia tadi. Okey, apa benda yang pelik yang Nabi tengok pada malam itu? Yang pertama ialah baginda sallallahu alaihi wasallam tengok orang yang tanam pokok sekali, lepas tu buahnya berkali-kali. Petik berbuah, petik berbuah, petik berbuah. Jadi tuan-tuan, kalau kita kata benda itu ialah konkret, mesti Mardi akan tanya ustaz, apa formula jenis tanam sekali buah tak berhenti-henti tu tuan-tuan. Tapi Jibril tak kata orang tu tanam pokok tu ialah maksud tanam pokok. Tapi Jibril kata dalam dua riwayat, riwayat pertama kata orang itu adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Riwayat kedua kata orang yang tanam pokok dan berbuah berkali-kali itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi tuan-tuan, kata kuncinya yang boleh kita ambil secara simbolik daripada cerita itu, bila kita nak pergi berjumpa Allah secara kumpulan ni, kita mesti berjihad. Okey tuan-tuan, bagaimana kita nak tahu kita ni berjihad atau tidak? Maka Abdul Karim Zaidan ada menyebut, Syekh Abdul Karim Bakar juga ada menyebut ukuran berjihad itu ada 3. Pertama, mesti bersungguh-sungguh. Mesti bersungguh-sungguh. Kalau tak bersungguh, orang tak panggil berjihad. Mesti bersungguh, mesti serius. Buat benda tu kena serius, baru berjihad. Yang kedua, mesti ada pengorbanan. Bersungguh, korban. Dan yang ketiga, mesti lawan hawa nafsu. Jadi ada 3 perkara tadi, iaitu lawan hawa nafsu, lawan musuh Allah syaitan dan musuh Allah yang lain. Ada elemen melawan, ada elemen bersungguh, dan ada elemen berkorban. Maka orang tadi dipanggil berjihad. Maka sebab itu Allah Ta'ala sebut mengenai jihad, kata Allah, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Kata Allah, orang yang tak berjihad walaupun dia orang Islam, banding dengan orang Islam yang berjihad, jauh bezanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau betul kita nak menuju pada Allah, kita mesti bertekad. Setelah kita sedar, setelah kita taubat, setelah kita berbekal, setelah kita ada kawan, setelah kita join group, maka langkah yang seterusnya kita mesti bersedia untuk berjihad. Dan jihad itu tidaklah bermaksud kita pikul senapang, jadi IS dan sebagainya, bukan begitu. Tapi maksudnya kita mesti serius, kita mesti berkorban, dan kita mesti melawan apa benda yang kita tak suka tadi, demi meneruskan perjalanan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada itu, dalam riwayat Anas itu juga, baginda bertemu dengan satu kumpulan yang hempap kepalanya dengan batu besar.
Dan kepala yang dihempap dengan batu besar tadi, bila pecah, bertakuk balik, maka dia ambil balik batu, dia hempap balik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, siapakah orang itu? Maka Jibril mengatakan itu adalah mereka-mereka yang malas untuk solat. Jadi Ibrahim Al-Harawi sekali lagi mengatakan yang dimaksudkan solat di sana untuk menuju kepada Allah, seorang Muslim tadi mesti menjaga solatnya. Tuan-tuan, saya cuba mencari hadis-hadis yang saya rasa saya boleh beramal pada skala yang paling minimum. Berapa rakaat sehari kita ni paling minimum kita semayang, ada jaminan masuk syurga. Yang saya berani bertanggungjawab dengan tuan-tuan, setakat yang saya belajar, kalau siapa semayang 32 rakaat satu hari, memang ada jaminan syurga. 32 rakaat. Okey, bagaimana pecahan 32 rakaat itu? 17 rakaat sembahyang fardu. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Itu 17. Habis 17. Lepas tu 12 rakaat pula hadis yang diriwayatkan daripada Ummul Habib Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan. Itu isteri Nabi. Kata Ummu Habibah, satu hari Nabi pernah beritahu dekat aku, hadis Nabinya bunyi begini, man shalla fil yaumi ithnataini asyara raka'atin duna faridatin wajabat lahul jannah. Sesiapa yang semayang sunat satu hari 12 rakaat, pasti dia masuk syurga. Allah sebut pasti. Wajabat tu dalam bahasa Arab lah, hamba sebut kod Melayu pasti. Nabi kata siapa semayang 12 rakaat selain daripada semayang fardu, maka mesti dia masuk syurga. Jadi tadi 17 capur 12 jadi 29. Lepas tu satu rakaat lagi semayang witir jadi 30. Yang dua pula ialah semayang duha. Okey, kenapa saya kata semayang duha? Sebabnya ada beberapa hadis yang menyebut setiap pagi bila matahari terbit, maka setiap kita ini kena bayar hutang. Hutang kita dengan bini kita, dengan anak kita, dengan majikan kita, dengan orang. Banyaklah hutang yang dia disebut sedekah. Ma min yaumin tala'at fihi syamsun. Setiap hari bila terbit je matahari, wali ahlika alaika sadaqah, wali zaujatika alaika sadaqah. Nabi sebut begitu. Atas bini kita kena bayar, anak kita kena bayar belaka. Yang lagi menakutkan, Nabi kata setiap kita ni ada 350 sendi. Setiap sendi itu kena bayar juga. Jadi tuan-tuan, kalaulah punya banyak bil kena bayar, hak baik kita dah buat hari-hari ni pakai bayar bil semasa je lah. Kita senyum, kita derma orang, kita sedekah ke orang, kita belanja kawan, semua pahala yang ada tu dah bayar bil semasa. Itu kalau tuan-tuan buat baik. Kalau tuan-tuan belum dengar ceramah ni tak ajin buat baik, banyak lagi lah hak berhutangnya tuan-tuan. Lepas tu bila hak nak bawa bekal balik akhiratnya, dah bayar bil semasa je. Jadi hamba pun takut juga tuan-tuan, hamba pun bukannya banyak sangat buat baik. Jadi cari tuan-tuan, jumpalah satu hadis. Hadis tu sebut begini. Dia kata rakaatani minad duha. 2 rakaat semayang duha boleh melangsaikan semua hutang-hutang tu. Oh, lega tuan-tuan. Jadi bermaksud, mari je waktu duha kita semayang 2 rakaat, maka selesailah hutang dengan sendi-sendi kita dengan. Jadi mana-mana baik yang kita buat pada hari tu tidak lagi dikira untuk bayar hutang. Dia dikira dalam amalan yang nak bawa balik ke akhirat. Jadi itu yang saya jumpa lah. Kalau tuan-tuan nak minta diskaun lagi, tanya ustaz lain lah. Apa boleh sebut setakat tu je. Kalau tuan-tuan kata, banyak tu ustaz, boleh tak kita sembahyang 17 aja? Ataupun diskaun lagi? Apa tak tahulah.
Tanya ustaz lain lah. Dia kata tanya apa? Dia kata 32 rakaat satu hari. 17 yang fardu, 12 yang sunat, 1 rakaat witir, 2 rakaat duha. Dan kesemua solat itu ada nas yang mengatakan siapa jaga banyak tu dia boleh masuk syurga. Selesailah iaitu 7 tadi. Tinggal lagi 5. 5 itu tuan-tuan ialah perkara-perkara yang akan mengikat kaki kita daripada terus berjalan menuju kepada Allah. Apakah 5 perkara tersebut? Pertama sekali tuan-tuan, hendaklah kita langsaikan segala hak-hak orang lain yang ada di bahu kita. Kena selesaikan zakat, kena selesaikan hak keluarga kita, kena selesaikan apa benda, nazar, apa benda lah yang hak orang ada di bahu kita, kena selesaikan. Kalau tidak, kita tidak akan dapat bertemu dengan Allah. Yang kedua, disebut pada malam itu dengan gambaran orang itu memakan harta anak yatim. Apa makna makan harta anak yatim? Maksudnya kita mengambil hak orang secara zalim. Apatah lagi kalau kita curi barang orang, teruk lagi kita ropok hak orang. Tuan-tuan, ropok sikit pun teruk dah, kalau ropok banyak lagi teruk tuan-tuan. Apatah lagi kita macam-macam lah tuan-tuan, tipu klaim, buat inventory tak betul, tipu invoice, macam-macam lah tuan-tuan. Semayalah banyak mana sekalipun, pergilah bertobat di Mekah pun, kalau tak selesai hak orang tuan-tuan, kaki tak akan bergerak tuan-tuan untuk menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disebut malam tu ialah orang tadi menyikat lidahnya dengan sikap panas. Ianya menggambarkan kepada orang itu suka memfitnah orang. Kalau dulu tuan-tuan orang fitnah orang dengan lidah, sekarang ni orang dah bagus, kurang bercakap tapi dia banyak berWhatsApp. Jadi orang tak tuduh orang dengan lidah dah, orang tuduh orang dengan ujung jari dah pula tuan-tuan. Jadi versi Isra' Mi'raj akhir zaman ni bukan sikat lidah dah pula, dia kena selah tangan pula dalam api tuan-tuan. Tapi oleh kerana cerita tu cerita alam ghaib, saya tak berani nak tambah-tambah. Dalam cerita tu sebut orang yang sikat lidahnya dengan sikat panas itu bermaksud orang itu suka memfitnah. Maka kita jangan memfitnah orang, kerana fitnah orang itu akan menghalang kita dari masuk neraka. Perkara yang keempat tuan-tuan ialah orang tadi, dia kita pada malam itu dilihat seekor unta keluar daripada lubang jarum, kemudian dia nak masuk balik, tak dapat masuk. Maka ditanya kepada Jibril, apakah benda tadi? Maka jawab Jibril, itu adalah orang yang suka bercakap besar tetapi dia tidak melakukan apa yang dia cakap. Dan yang akhir sekali mengenai orang yang pikul kayu api, dia tak mampu nak pikul kayu api tadi, dia buka ikatan kayu api, dia tambah kayu api lain lagi. Maka itu menggambarkan orang tadi juga tidak akan dapat pergi kepada Allah jika dia memikul tanggungjawab dan dia sedar dia tak mampu nak pikul tanggungjawab, tapi dia masih mahu memikul tanggungjawab tersebut. Jadi itu 12 perkara yang dapat saya sebut dengan tuan-tuan pada malam ini, agar kita sikit sebanyak dapat melengkapkan diri kita pada perkara yang kita boleh lengkapkan, pada perkara yang perlu kita selesaikan, kita selesaikan. InsyaAllah lepas pada tu mengikut riwayat Anas bin Malik, Nabi pun bertemulah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulannya tuan-tuan, ada 3 perkara besar yang saya nak sebut dekat tuan-tuan pada malam ini. Pertama sekali ialah cerita Isra' Mi'raj, dia adalah cerita mengenai alam ghaib. Dia bukan cerita perang Badar, dia bukan cerita yang para sahabat sendiri tengok. Dia adalah cerita alam ghaib yang mana kita perlu mengimaninya. Apabila kita sebut mengimaninya, maka berbicara tentang Isra' Mi'raj mestilah bersumberkan kepada sumber yang boleh dipercayai. Dan sumber yang boleh dipercayai hanya ada 2 sahaja berkait dengan alam ghaib ini. Pertama Al-Quranul Karim, dan yang kedua ialah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua yang saya nak sebut pada malam ini ialah cerita Isra' Mi'raj itu boleh dilihat dalam banyak dimensi.
Maka sebab itu kita lihat cerita Isra' Mi'raj dari satu ustaz dengan ustaz yang lain dia berbeza, tetapi cerita asasnya masih sama, iaitu daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis, daripada Baitul Maqdis pergi ke Sidratul Muntaha, dan daripada Sidratul Muntaha balik pula ke rumah Ummu Hani di Mekah. Namun begitu ianya boleh dilihat juga dalam bentuk yang simbolik, di mana dia berlaku kepada Nabi secara konkret dan berlaku pada kita pula adalah secara simbolik yang kita lihat daripada sains-sains yang cuba diserlahkan oleh Allah melalui setiap poin-poin yang baginda SAW lakukan pada malam itu. Perkara yang ketiga, menuju kepada Allah itu ada beberapa perkara yang boleh kita ambil panduan, dan pada malam ini kita sebut 12 perkara. 12 itu dibahagikan kepada 5. Pertama, melengkapkan diri. Yang kedua, membawa bekal. Yang ketiga, mencari kawan. Yang keempat, menetapkan hubungan. Dan yang kelima, membuka ikatan agar kita terus berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tak tahu pukul berapa, mata saya tak nampak jam tu dah pukul berapa, tapi saya tengok 2-3 orang depan saya ni dah 2 kali dah tukar sela. Maksudnya cukup lah tu, start lama dah ceramah. Maka setakat itu dulu apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bergurau, saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak pandai sangat, serius sangat. Kawan-kawan saya pandai ceramah, Ustaz Roslan Muhammad, dia cukup hebat. Dia orang Kelantan juga, tapi dia bercakap tu tak nampak Kelantan. Jadi kalau dia cakap saya tubik Kelantan juga. Cuma dia penceramah nasional. Orang yang cantik pula Dr. Sharifah Hayati, lagi hebat lah. Jadi saya ni sebab 2 orang tu sibuk mujulah, saya pun dipanggil lah ke sini. Jadi sikit sebanyak adalah ilmu yang boleh dikongsi pada malam ini. Saya harap tuan-tuan tidak kecewa dengan kuliah saya. Kalau yang baik itu datang dari Allah, yang lemah itu saya minta maaf banyak-banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.